إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Audio penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya juga kita dapat bersama melalui rancangan syiar masjid bagi keluarannya pada minggu ini. Dan keluaran pada minggu ini kita akan berkesempatan untuk meninjau perkembangan Masjid Kampung Danau. Itu kita ikuti bersama. Masjid Kampung Danau terletak di Mukim Telisai, daerah Tutung. Kedudukan kampung ini begitu strategik kerana berdekatan dengan sungai yang menjadi penghubung pada suatu ketika dulu. Tidak heranlah kampung ini telah mempunyai masjid kira-kira pada tahun 1808 kerana selalu dikunjungi oleh orang-orang dari luar negeri, di antaranya pendakwah Islam. Ini adalah jeti penghubung antara perjalanan di Bandar Seri Begawan menuju ke daerah Belait. Jadi sebelum perjalanan diteruskan, maka Kampung Danau inilah tempat persinggahan pertama selepas dari jeti di Kuala Tutung. Pada tahun 1808, masjid yang pertama telah dibina di kampung ini dan tapak pembinaannya berdekatan dengan masjid yang ada sekarang. Masjid ini diasaskan oleh Tuanku Saleh. Tidak diketahui dengan jelas asalnya. Bagaimanapun, dikatakan beliau berasal dari Taif, iaitu tanah Arab. Masjid ini telah siap dibangunkan oleh penduduk kampung secara bergotong royong dan Tuanku Saleh telah diangkat menjadi imam. Tuan sebagai ketua kampung Danau ini, bolehkah sekiranya Tuan menceritakan mengenai dengan penubuhan Masjid Kampung Danau ini? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Masjid Kampung Danau yang setakat ini diketahui telah dibina sebanyak 4 buah, dan masjid yang ada pada hari ini adalah masjid yang keempat, di mana masjid yang terdahulu kami tidak mempunyai catatan apa-apa, hanyalah kami mempunyai catatan sedikit tentang masjid yang ada pada sekarang ini. Masjid ini dibina adalah hasil kutipan daripada orang kampung Danau sebanyak 12,000 dan dibantu oleh kerajaan sebanyak 12,000. Maka jadilah sebuah masjid yang mana pada mulanya boleh menempatkan jemaah selama sebanyak 100 orang. Oleh kerana tahun demi tahun memaksa keadaan, maka masjid ini ditambah sedikit sebanyak 12 kali, iaitu dinamakan rumah wakaf, di mana kami menyimpan barang-barang simpanan kami untuk kegunaan masjid dan jemaah. Dan oleh kerana apa yang kami buat pada masa ini juga tidak mencukupi, dan keadaan memaksa juga, kami terpaksa menambah seluas 40 kali 40 dengan perbelanjaan yang dibantu oleh masyarakat negeri ini, tidak terkecuali orang kampung Danau dan selebihnya di antara teman-teman kita yang beragama Islam di daerah Tutung dan ada di antaranya Bandar Seri Begawan. Maka dapatlah kami menghasilkan sebuah tambahan seluas 40 kali 40 dan dibantu oleh kerajaan sebanyak 12,000 bagi upah membina. Pada masa itu masjid ini telah segala perubahan-perubahan dan pembinaan-pembinaannya adalah diusahakan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid, yang mana diketuai oleh pada masa itu Ketua Kampung Danau, Allahyarham Orang Kaya Perkara Haji Jili bin Ibrahim, dan dibantu oleh Tuan Imam Haji Abdul Wahab bin Imam Haji Daud,
dan bendaharinya Awang Allahyarham Haji Kuya bin Haji Biran. Pada tahun 1908, masjid kedua telah didirikan oleh penduduk kampung bagi menggantikan masjid pertama yang telah uzur. Adapun masjid ketiga tidak diketahui bila ianya dibangunkan, tetapi pembinaannya masih di atas tapak masjid lama. Pada 20 April 1973, pembinaan masjid keempatkan di atas tapak masjid lama dengan anggaran perbelanjaan sebanyak Rp12.000. Sebahagian perbelanjaan pembinaan adalah sumbangan derma orang ramai dan sebahagian lagi bantuan dari pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bangunan masjid baru telah siap dan digunakan pada hari Jumaat 27 April 1974 dan boleh menampung kira-kira 60 orang jemaah. Pada tahun 1980-an, masjid ini telah diubah suai dan diperbesarkan lagi bagi menampung keramaian penduduk kampung dan boleh menampung kira-kira 200 orang jemaah. Satu keistimewaan masjid ini ialah tungkat mimbarnya adalah wakaf dari seorang hamba Allah, yaitu pada tahun 1358 Hijriah. Tungkat ini bertulisan Jawi, yaitu tulisan tangan, dan boleh dibaca seperti berikut, bahawa inilah wakaf Ibrahim bin Muhammad, lahir Kampung Ujung Bukit, Negara Brunei Darussalam, di dalam Masjid Penyatang Tutung. Di kesempatan pada minggu ini kita akan meninjau apakah aktiviti-aktiviti yang akan diungkayahkan dan akan dijalankan oleh Masjid Kampung Redap ini, maka kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih duduk. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengadakan perduaan tulisan Jawi yang dibagikan kepada dua kategori, yaitu bagi 14 tahun ke atas dan 14 tahun ke bawah bagi pelajar-pelajar kelas Al-Quran Mukaddam di masjid ini. Jadi jenis tulisan yang akan kita pakai, yang biasa kita pakai seharian ialah tulisan nasah. Jadi sementara itu ayat yang kita pilih pada hari ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini adalah bagi kita semua yang mana kita sentiasa dalam kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beramal saleh, mengerjakan sembahyang, nasihat-nasihati kepada yang hak, dan nasihat-nasihati kepada yang dengan sabar. Inilah tujuannya kita membuat perduaan. Di samping kita mengenali tanhat yang biasa kita gunakan, dan lebih-lebih lagi kita mendalami tulisan-tulisan ataupun ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu kita jarang sekali untuk membuka Al-Quran, membaca. Jadi ini adalah sebagai salah satu langkah kepada kita untuk mendalami lagi isi Al-Quran dan juga untuk menghayati kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi sebelum kita mulakan perduaan, ada baiknya kalau ada pertanyaan, persilakan. Apakah nama tulisan yang biasa digunakan? Jadi terima kasih. Jadi tulisan yang biasa kita gunakan, yang sehari-hari kita gunakan ialah tulisan nasah. Ya, tulisan yang biasa ini adalah tulisan nasah. Jadi banyak lagi jenis-jenis tulisan yang lain, dan jenis tulisan yang biasa kita gunakan ialah tulisan nasah. Boleh? Jadi teruskan. Macam mana cara membentuk? Alhamdulillah. Huruf ra yang biasa kita gunakan jika ia
satu adalah begini. Dan jika dia di tengah adalah begini. Dan jika di hujung boleh di sini tajam. Kemudian ada lagi soalan. Bagaimanakah cara untuk membentuk huruf lam alif? Lam alif, alhamdulillah. Cara membentuk huruf lam alif. Tuh. Ini di sini dulu. Kemudian kemari. Barulah ke bawah. Ada 3 cara. Teruskan kalau ada soalan lagi. Selain tulisan nasah, apa lagi tulisan had jawi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kita akan menulis sekali saja. Jadi contoh-contoh ataupun jenis-jenis tulisan yang kita biasakan, yang kita boleh gunakan dalam tulisan Jawi ialah nasakh, sulus, farsi, riq'ah, diwani dan kufi. Jenis-jenis tulisannya insya-Allah kita akan pelajari di masa-masa akan datang insya-Allah. Tulisan Jawi ada kaitannya dengan tulisan Arab yang menjadi tulisan kitab suci Al-Quran. Tulisan Jawi telah menjadi darah daging bangsa Melayu yang beragama Islam. Ia merupakan jati diri bangsa Melayu yang telah dipusakai sejak beratus-ratus tahun. Sudah sebuah program tulisan Jawi ini diadakan, terutamanya di masjid-masjid, khususnya yang menganjurkan kelas membaca Al-Quran. Antara aktiviti lain yang diungkayahkan oleh ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Danau Tutong ini ialah peraduan mewarna bangunan masjid. Peraduan ini hanya dikhususkan kepada pelajar-pelajar kelas Al-Quran dan muqaddam masjid ini.
Peraduan ini bertujuan bagi membiasakan kanak-kanak untuk berjinak-jinak dengan masjid, di samping bagi membentuk akhlak yang bersih dan sihat dan menanamkan keimanan yang tinggi di kalangan kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya bertugas dalam masjid ini dalam tahun 1966. Jadi sehinggalah tahun 1993. Macam itu lama bekerja di sini. Masa tu kami ibaratnya sebelum lagi masjid ini yang saya bertugas itu memanglah di masjid lama. Sekarang ini sudah ada rubuhkan. Menjawab tu kami dalam menjalankan tugas-tugas satu. Dia berapa jauh bezanya daripada sekarang ini perbezaannya tu. Pasal apa dulu tu yang ngomong kaya kan yang yang kami ikutkan itu dia sebagai kadi kan, kadi-kadi. Dalam masa itu kami belajar itu semuanya kadi-kadi memberi pengalaman apa pelajaran itu semua orang kadi saja begitu ini. Lama kelam datanglah ibaratnya seperti macam guru agama dari Malaysia itu ini mengajar untuk kami mengajar macam kuliah begitu ini tu. Jadi mengajar Al-Quran apa begitu ini, cara-cara bekerja begitu ini tu. Jadi sebaliknya lainlah yang lebih baik lagi daripada Karang Ani lah. Karena Karang Ani ibaratnya masjid ini pun sudah ibaratnya baru dan keselesaannya pun ada seperti ikon apa begitu ini semua senang lah. Tapi pelajaran anak-anak perkanan ini pun sehingga orang tua pun semua dah ada belajar dalam masjid ini juga. Dengan perasaan Tuan mengenai masjid lama masa Tuan bertugas dengan masjid baru yang setelah Tuan habis bertugas. Tapi sebenarnya kalau kira dulu tu saya bertugas di masjid lama tu, dan saya pun pernah juga masjid ini juga. Jadi ada lebih baiklah daripada masjid dulu sebelum masjid sekarang ini. Tugas-tugas biasa saja, tapi sungguh macam itu memang mengikutlah macam kata ni daripada menjalankan titah perintah Allah itulah yang sebenarnya betul ini. Itu saya tugasnya. Alhamdulillah dan juga pada masa sekarang ini macam masjid kampung Danau ni apa yang sekarang ini perbezaan yang telah daripada dulu sampai sekarang ini alhamdulillah lah juga kemajuan macam anak-anak yang belia-belia ataupun orang tua-tua belajar macam dalam belajar meluruskan sembahyang ataupun belajar bahkan mengaji Al-Quran ni. Di sanalah yang kemudahan-kemudahan yang ada pada masa sekarang ini. Perbezaannya daripada dulu pada masa sekarang ini. Habis Tuan ikut belajar di masjid ini? Belajar Al-Quran. Ada mengaji, sembahyang. Macam mana sudah yang Tuan pelajari? Ada pandai mengaji? Alhamdulillah. Kira apa tu yang? Daripada dulu-dulunya belajarlah sedikit-sedikit Al-Quran ini. Jadi pada masa sekarang ini alhamdulillah juga lah atam juga Quran ini. Atam juga sudah. Berapa kali sudah atam Quran? Yang sebenarnya saya dalam masjid Taniang tahun-tahun tiap bulan puasa atam Quran. Belajar di masjid Tani? Belajar di masjid Tani. Ada juga belajar dengan guru-guru dulu, guru agama ni, guru siapa cikgu yang telah sudah meninggal ni, cikgu Haji. Di mana belajar di sini? Masjid. Belajar dengan cikgu alias cikgu Haji Malik, mana belajar tu guru Al-Quran tu. Pelajaran lain yang Tuan belajar di masjid ini apa lagi? Belajar sembahyang, macam membetulkan sembahyang. Dari mana yang ketani lupa ataupun yang orang dah ingat, di sanalah ketani bertanya dengan imam, bertanya dengan guru agama, macam itulah. Macam mana dengan pandangan Tuan kepada yang pelajaran? Alhamdulillah juga lah yang dipelajari itu ada juga lah baiknya. Macam kami mana yang lupa itu boleh kami mengingatkan cara-cara tadi sembahyang
baik pun macam mengaji Al-Quran ini sentiasa juga lah kami tidak berhenti-henti juga lah. Kalau ada pelajaran-pelajaran lain apa? Kalau ada pelajaran lain, insya-Allah boleh juga lah kami mencaburkan diri kami dalam belajar apa saja dalam masjid kita ini. Oleh sebab kenapa terbuka lah pada masa hari ini kepada kami penduduk-penduduk kampung maupun kanak-kanak maupun orang dewasa maupun orang tua-tua. Terima kasih. Sebagai satu jawatankuasa yang telah dibentuk di Masjid Kampung Danau ini, tentulah banyak perkara-perkara yang dapat diungkayakan dan diberi kerjasama oleh jawatankuasa masjid. Dan sebelum itu barangkali ingin saya menjelaskan bagaimana bermulanya jawatankuasa masjid dibentuk di Kampung Danau ini. Ini berlaku apabila ada satu jawatankuasa dibentuk kerana membina masjid baru. Itu kira-kira pada tahun 1971 yang pada masa itu telah dipengerusikan oleh Yang Mulia Allahyarham Yang Mulia Orang Kaya Penkerama Indra Awang Haji Jili bin Ibrahim. Sehinggalah pada tahun 1992 sebelum itu jawatankuasa masjid ini terdiri daripada kalangan penduduk kampung yang berpotensi untuk menguntai selaku pengerusi. Dan selepas tahun 1992 jawatankuasa masjid ini adalah ditetapkan selaku pengurusi daripada kalangan imam. Ini berdasarkan kepada siaran yang telah pun dibuat oleh Kementerian Halal Agama. Dan sejak itu jawatankuasa masjid dipengurusikan oleh imam dan ahli jawatankuasa masjid itu terdiri daripada kalangan penduduk kampung. Dan sejak itu pula bukan lagi dinamakan jawatankuasa masjid, telah diubah kepada jawatankuasa takmir masjid. Jadi di sinilah pergerakan itu nampaknya pesat apabila imam telah dilantik sebagai pengurusi dan banyak kegiatan-kegiatan yang telah ditunjulkan. Saya rasa ini satu perkembangan yang baru di kalangan masjid, kerana ia telah dapat menggerakkan bukan saja di kalangan orang tua-tua, bahkan di kalangan belia-belia, di kalangan murid sekolah yang barangkali patut dibawa bersama penglibatan mereka dalam perkara-perkara yang berhubung dengan keagamaan ini. Itu. Jadi tugas jawatankuasa masjid pula ialah menangani masalah-masalah ini. Mungkin mereka akan menjadi jawatankuasa dalam perkara-perkara yang dipikirkan perlu, misalnya dalam halal peraduan, dalam menangani kegiatan-kegiatan yang boleh barangkali bergerak keluar dan sebagainya. Ya. Jadi apakah kegiatan yang begitu mencabar yang pernah diadakan oleh ahli jawatankuasa Masjid Kampung Danau ini? Saya rasa perkara yang mencabar itu memang ada. Itu apabila kita masjid, jawatankuasa masjid diarahkan oleh peringkat pusat. Umpama barangkali peringkat daerah mengarahkan jawatankuasa masjid melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi ini merupakan satu cabaran yang perlu ditangani oleh jawatankuasa masjid. Dan dalam hubungan ini barangkali memanglah kami merasa bangga kerana Masjid Kampung Danau telah pun diiktirafkan, dianugerahkan sebagai masjid cemerlang di bahagian karya ini. Itu barangkali ialah hasil usaha bukan si imam selaku pengurusi, bahkan juga jawatan-jawatan masjid yang lain. Alhamdulillah, demikianlah dipaparkan sebahagian aktiviti takmir Masjid Kampung Danau daerah Tutong yang dapat kita bawakan bagi rancangan Syiar Islam keluaran. InsyaAllah semoga kita dipertemukan di keluaran yang akan datang. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.